Okay, selamat datang ke episod pertama Lepak Ialah Kopak Podcast. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang Upin dan Ipin edisi Ramadan Raya. Saya Kuya, host anda untuk hari ini, dan kita akan ditemani oleh Tuan Haji Burhanuddin, pengarah urusan Lakopak Production. Kita ada Kim, Hai, director untuk Upin Ipin, dan juga Imran, director untuk Upin Ipin special episode. Jadi kita akan lebih bincang pasal Upin Ipin punya siri ni lah. Okay. Tapi sebelum tu kita kenalkan diri sikit lah. Maybe kita boleh start dengan Tuan Haji untuk kenalkan diri. Okay, saya pengasas Lakopak dan pengarah urusan. Itu aja. simple. Baik, tapi Tuan Haji memang ada, by the way, Tuan Haji ni saya panggil abah lah sebab dia bapak saya kan. Tapi untuk kru-kru yang lain kita panggil uncle lah lebih kan. So Tuan Haji lebih kepada business side of the production, tapi still terlibat dengan production story wise kan. Jadi kita kepada Kim, maybe boleh kenalkan diri sikit. Okay, hai semua. Nama saya Khairul Imran. Tapi nickname saya memang dari zaman kanak-kanak lagi memang digelar Kim lah. Okay, saya project director untuk Upin Ipin. Dan saya di Les Kopak memang fresh daripada habis belajar terus masuk Les Kopak until now. Tapi sebelum ni you are animator kan? Ya, betul. Sebelum project director saya animator. So macam mana perjalanan daripada animator ke project director tu? Oh, okay. Perjalanan daripada animator menjadi director tu bagi saya dia ngam lah. Ayat saya ngam lah sebab proses nak buat animation ni memang kena tahu semua proses. Daripada storyboard, skrip pun kena baca. So bila kita bila kita dapat ke project director tu, proses tu dah tak sukar. Kita tinggal belajar end process pula, pre-production pula, art directionnya, colournya lah, apanya lah, konsepnya lah. So bagi saya Alhamdulillah okey lah. Ya ke? Kita tanya Tuan Haji kita lah, bagus ke Kim sebagai director untuk musim baru Upin dan Ipin ni? Ada session evaluation. Okey, di Lakopak ni kita percaya bahawa kita lebih suka mengambil pekerja yang baru keluar daripada universiti untuk dibangunkan kerjaya mereka. So they grow with the company. Kita tak berminat dengan ambil orang yang ada pengalaman. Kita lebih suka melatih dan menggembling mereka sebagai satu tenaga yang kuat. Tapi kalau ada pengalaman, isn't it lagi better? Sejarah kita bila kita ambil orang berpengalaman selalu banyak masalah. Masalah di segi apa tu? Dia membawa budaya daripada syarikat mereka dulu, dan kadang-kadang dia tak boleh bekerjasama dengan pasukan yang ada kerana mereka menganggap mereka paling pandai. Jadi lebih baik kita ambil graduan-graduan yang baru lulus, kita latih supaya dia menjadi satu pasukan yang bagus. Dan di Lakopak sendiri kita mengamalkan bahawa sekiranya mereka ada kebolehan dan kemampuan, kita akan naikkan. Kita tidak mengira seniority. Kita akan identify kalau dia lebih dan ada dia punya ciri-ciri sebagai leaders, datang dengan new idea, dia boleh tarik semua team member dia untuk bekerja, kita akan naikkan. Kita tak kira dia junior ke senior. So itu apa yang kita praktikkan di Lakopak. Alhamdulillah banyak senior-senior kita semua naik daripada bawah sampai ke atas. I think ni memang Imran boleh relate lah kan? Boleh, betul. Okay, so boleh cerita sikit lah dari mana ke mana tu. Saya Imran, saya animator dan juga director untuk Upin Ipin edisi Ramadan Raya lah. Dan juga saya assistant director kepada Kim untuk Upin Ipin series. So you start as assistant director for Upin Ipin, and then you buat mini series as director. Kepercayaan untuk buat mini series lah Ramadan Raya. Saya bekerja kat sini daripada 2010, dan berbalik pada uncle punya point tadi, memang saya grade 1 fresh lah masa tu. Yang di groom di Lakopak. Yes, betul. Lakopak merupakan syarikat pertama saya, dan hopefully akan berkekalan sampai ke akhir hayat lah. Nak evaluate juga ke? Oi, tak payah. Tak payah.
Okay, so apa beza dia as assistant director dan juga director? Beza dia macam assistant director, kita ada director yang akan tentukan vision semua. Then untuk director, bila jadi director ni, kita lah yang kena decide semua. The vision, the planning, apa benda yang kita nak bawa kepada IP tu. Tapi alhamdulillah banyak belajar daripada Kim. So bagus lah. Bagus kan, daripada animator, assistant director ke director. Yeah. Okay, so kita nak sentuh sikit lah pasal projek kita Upin dan Ipin. So obviously Upin Ipin ni start dengan cerita Ramadan back in 2007, 2007. So masa tu kita start dengan cerita Ramadan dan ditayangkan di TV9. Masa tu baru 5 minit je. Maybe Tuan Haji boleh elaborate sikit tentang starting Upin dan Ipin. Sejarah kan. Upin ni waktu kita memulakan syarikat ni ditubuhkan pada bulan Disember 2005. Dan kita mula beroperasi 2006 Januari. Dan waktu mula-mula ditubuhkan, kita ada dalam 8 orang je. Tak banyak. Dan waktu itu saya arahkan mereka untuk membuat proses terlebih dahulu. Proses ni is pipeline je. Pipeline, proses untuk melahirkan animasi yang berkualiti, konsisten, berkali-kali. So daripada bulan 1 tu sampai bulan 8 tu, saya kira dia orang dapat melahirkan kita punya pipeline lah. I see. Yang diguna pakai sampai ke hari ni lah. Dan lepas tu, projek yang dia orang nak buat adalah filem. I see. Dan filem ni Kadal Ekopak ni tubuh kerana isteri saya Haja Ainon, dia minat nak buat syarikat filem. Tapi akhirnya setelah saya membuat kajian semua, saya rasa filem tak boleh jalan lah waktu itu. So kita pergi ke animasi. Kerana kita ramai graduan-graduan animasi tak ada kerja. Dan waktu itu kerajaan menyediakan banyak insentif dalam bentuk grant. So saya rasa kita kena pergi ke situ lah. Dan kita boleh pilih sama ada kita nak buat filem atau kita nak buat siri. Dan waktu itu kalau kita buat siri, dia punya impak kita rasakan tidak besar. So akhirnya kita mengambil keputusan untuk membuat filem. Dan filem yang kita nak lahirkan tu diketuai oleh Haja Ainon lah dalam pembuatan skrip dia. I see. Dia nak membuat cerita yang lebih menonjolkan budaya kita. Dan filem yang pertama kita nak buat tu adalah filem feel good filem. Feel good. Maknanya riang-ria gitu, dia ada adventure semua. Dan waktu itu mereka dah membuat semua model-model karakter di dalamnya. Dan ditunjuk kepada saya ada 2 budak botak. Okay. Tak ada rambut kan. Seorang tu ada rambut selai je. Bila saya tanya kenapa buat budak botak ni, dia kata kalau botak kita boleh jimat dalam rendering. Rambut mahal nak render. So saya tak berapa pandai animasi. Okey je lah. Tapi dia kata kita buat kembar supaya orang suka. Lalu kembar. So dia buat lah. So waktu membuat skrip itu, skrip asal filem Geng Pengembaraan Bermula ni, watak dia hanya ada satu aja dia punya dialog. Bila hero dia Badrul tu tanya mana rumah atuk dia, dia cakap tu. Itu je dia punya part dia. Dia punya modal. So di akhir 2006 itu, mereka telah melahirkan sneak peek untuk filem Geng ni. Sneak peek tu dia nak menguji adakah animasi dia jadi ke tidak. So dia orang bermain motor. Kalau you pergi kat YouTube, you boleh jumpa sneak peek tu. Badrul dengan Lim, dia orang bermain motor. So daripada motor tu kita nampak pergerakan dia smooth, dia real. So klip tu saya bawa ke Cannes bulan 4 tahun 2007. Waktu dulu kita suka menjual di Cannes. Di Cannes ni dia memang tempat untuk orang buat menjual filem. So selalunya setahun ada 2 kali market dia. Bulan 4 dipanggil MIP TV, bulan 8 dipanggil MIPCOM.
So tempat tu di Cannes. Kalau orang kata Film Festival Cannes, memang dibuat di tempat itu. Tapi Film Festival Cannes ni selalu bulan 5. So bulan 4 ni untuk TV. Dan kalau you pergi dekat tempat tu, Palace di Cannes, semua rancangan TV ada dipamer kat situ. Daripada Korea, daripada Disney, Marvel, semua ada. So kita boleh tengok bentuk-bentuk rancangan TV daripada drama, animasi, dokumentari, sampai rancangan yang biru tu pun ada. So siapa nak tengok semua ada. Di situlah semua orang yang nak membeli rancangan TV ada. Pengarah dia ada, penjual dia, pengedar, stesen TV semua ada. Dan waktu itu selalu je dari Malaysia ni dia Menteri Penerangan tu akan pergi dengan entourage dah, dan diikuti oleh CEO semua TV Malaysia. Pengarah RTM, CEO TV9, TV3 semua pergi. Dan di situlah kita senang berjumpa mereka. Daripada kita nak jumpa di Malaysia ni 3 bulan pun belum tentu dapat jumpa. Di situ lah kita dapat jumpa. So kebetulan saya dapat jumpa dengan arwah Tuan Haji Bohari. Waktu itu dia CEO TV9. Dan saya tunjukkan yang klip trailer filem Gang tu yang dia orang buat sneak peek tu. Dia tengok, dia suka tengok jadi animasi ni lain. Dia kata, Tuan Haji, kalau Tuan Haji boleh keluarkan kandungan untuk puasa, dia akan beli. So saya kata, ini satu peluang untuk kita mengenalkan produk kita. So bila saya balik, saya cakap dengan tim, kita nak buat animasi untuk siri TV tapi konten dia Ramadan. So semua tim tu tak bersetujulah dengan apa saya nak buat. Dia kata filem akan lambat. Saya kata kalau filem lambat pun saya tak kisah. Tak ada demand dah. Tak, ini peluang kita nak memperkenalkan. So it's one of the macam marketing strategy lah. Marketing strategi. So saya paksa juga dia orang, kita berhenti buat filem, keluarkan 2 budak botak tu untuk dia buat cerita. So dia tak ada nama. Aunty Haji Anwar kata, okay, tahu huruf U dan I. Kenapa dia kena you dan I? You and I. So dia dari situlah supaya dekat di hati lah. So kita tahu belakang dia Pan Pin Pun. So yang paling sedap sekali Upin Ipin. So dia bunyi Melayu tapi orang putih senang sebut. So Upin and Ipin. So kata ini sesuai dengan dia macam tu. So kita decide, waktu itu saya cakap kita buat 6 episod Upin Ipin berpuasa. So kita suruh tim kita tulis story, skrip. Bila dapat skrip, aunty marah betul. Dia kata, mana boleh skrip macam ni. Dia cerita budak 2 orang ni pergi curi makan, puasa. So dia lebih negatif lah. Jadi kalau buat macam tu, semua orang nak, budak-budak semua ikut nanti. So akhirnya saya terpaksa lah buat skrip dengan aunty. Aunty tak kerti menaip. Dia pun tak pernah duduk kampung. So cerita tu banyak saya yang bagi. Jadi dia olah. Lepas tu kita kenalah pakai komputer type lah. Teamwork kan. Dan dia punya dialog tu pun kadang-kadang bergaduh dengan dia. Saya cakap macam ni, dia cakap macam tu. Tapi kita ikutlah, dia master script kan. So kita ikut. Bila siap je kita hantar ke office. Dulu tak ada WhatsApp. Hantar fizikal lah. Kena email. Email. Dia orang dapat, dia orang buat. So kita tengok. So dia orang buat lah. Lagi 2 minggu nak bulan puasa tu, episod pertama tu siap. So saya pergi ke TV9 nak tayangkan kat dia. Tunjuk. Sampai TV9, rupanya CEO punya office tu dia tak ada TV. Dekat dalam dia. Apa tu, DVD player pun dia tak ada. Masa tu masih DVD ya. Zaman tu. So dia suruh pasang kat luar. Lobby lah ni. Lobby lah. Dia bukan, dia punya office dia tu buka. Dekat atas tu.
disuruh pasang. So bila pasang tu, yang budak-budak kat situ seronok lah tengok. Tapi yang ujung sekali dia tak nampak pun gambar. Dia dengar dialog saja. Budak tu yang paling kuat tahu. Oh, okey. So cakap dengan arwah cikgu tu, macam mana cikgu? Kalau budak ujung tu tak tengok pun dia ketawa, dia mesti boleh. Bagusnya tu. So dia agree. So kita agree lah dengan harga kita jual. Bila dia orang continue buat, kita nak buat 5 episod je. Episod hari raya tu 1 episod dia. Oh, ujung je. Ujung je. So lagi 2 minggu dia orang baru nak start buat episod raya tu. Skrip belum tulis lagi. So datang office tanya, ini mak bapak ni mana? So dia cakap, tak sempat uncle. Kalau nak buat model ni kurang-kurang 2 minggu. So balik rumah, ajar kata tak apa. Balik rumah, kita start cerita dia. Pagi raya tu dia orang pergi pusara. Itulah cerita dia jadi anak yatim. Itulah sejarah dia jadi anak yatim. So bila kita keluarkan tu, dia meletup, semua orang suka. Pasal cara Hajar Hatur tu, cerita tu, daripada episod mula tu, pengenalan puasa. Bila opah cakap kau tak boleh makan dari pagi sampai petang, Matilah. Kan. Lepas tu Hajar dia nak cash praise. Dia nak macam lagu juga supaya orang suka. So dia yang taruh betul. Oh, original daripada dia. So sebenarnya betul-betul tu ada function juga. Pasal dia kembar kan. Kalau dialog yang panjang, Ipin akan potong, dia cakap betul-betul dia sambung ayat tu. I see. Dari segi skrip memang ada function dia. Yes. So cara kita susun tu cantik lah. Start dengan pengenalan puasa, lepas tu dia bersahur, tarawih, bangun pagi. Tarawih belum lagi. Bangun pagi dia cari makan. Lepas tu dah nak raya kan. Oh dia pergi tarawih. Season 1 dia ada pergi tarawih. So ada 5 episod kita buat. Itu So 5 episod puasa tambah 1 episod raya. So tak, 4 episod puasa, 1. Dia semua 6. yalah, so 5 episod puasa tambah 1 episod raya lah. So 6 episod semuanya lah. Okay, so itu starting kita. Lepas tu dia ditayangkan di TV 9. So bila dia meletup, dulu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada apa kan. Semua orang main blog. I see. Yes. Masa itu bloggers. Wah, meletup lah kat blogging kan. Semua orang baca blog, semua kata ini satu kartun yang dia orang tak pernah tengok, cantik tu. Lepas tu cetak rompak semua jual DVD. Tapi betul lah, kalau cetak rompak jual tu maksudnya kita berjaya attract attention lah kiranya. So dia adalah a curse tapi a bless as well. So itu yang paling tragis tu bila kita pergi surau tu. Ada jual juga. Dia datang pada kita, Cik nak DVD UPP ni. Bagus untuk budak-budak. Dia datang kat owner dia. Dia bawa apa tu DVD cetak rompak. Pakai songkok haji nak pergi semayang. Ya Allah. So cakap, kau tahu tak ini aku punya. So silap lah. Lari ada. Tak ada. Tapi masa itu semua komplain. Kita punya kaki tangan lah cakap, uncle kata, itu je barang semua cetak rompak. Dekat pasar malam semua pakai baju pipin apa semua orang. Gala kata. Sebenarnya kau jangan risau, itu promotion. Free promotion. Dan kita baru bangga kerana kita dah sama label dengan filem Hollywood, luar negara. Kalau kita tak bagus, orang tak buat cetak rompak. Betul lah. Sebab tak berbaloi dia untuk dilanunkan. Jadi bila macam tu, we must be confident yang produk kita bagus. Lepas tu kita continue buat filem. So semua dah confident. Tahun berikutnya 2008 TV9 minta lagi. Masa itu kita buat 12 episod. Dan semua topik dalam bulan puasa tu kita masukkan. Lailatul Qadar, zakat, segala yang bersangkutan dengan Ramadan ni kita masukkan. Dan bila kita keluarkan,
dia lagi meletup. Dan 2008 tu, bulan 12 kita dah habis buat filem Gang. Dah ready untuk pergi ke panggung. Dan waktu itu kita ada 40 orang staff yang pandai buat animasi ni. So dia orang tanya, lepas ni buat apa Uncle? Okey, kita jadi kalau Upin Siri. Tapi kita kena tukar format daripada 5 minit ke 7 minit. Kerana 7 minit 3 episod boleh jadi setengah jam program. So masa itu saya decide untuk buat 42 episod setahun. 42 episod ni sama dengan 14 episod setengah jam. I see. Itu satu season. Bermula 2008 tu. 2008 kita buat, 2009 baru kita jual. Okay. Ditayangkan. So season 3 tu adalah permulaan 42 episod. 42 episod. Dengan 40 orang kita buat. Jadi dengan kekuatan 40 tu mampu 42 episod. Alright. Satu team tu untuk buat animation ni dia mesti around 40 orang. Starting starting. So kita buat. 2009 bulan Februari kita lancarkan filem Gang. Dan kerana Upin dah begitu terkenal, kita tak spend banyak untuk promotion. Wah, ya. Kita dapat dalam, kalau tak silap kita spend dalam RM80,000 saja. Tayangan perdana MDEC bayar. Lepas tu airtime dekat TV semua Media Prima ambil. Dia bagi diskaun banyak. So masa tu banyak support daripada government. TV station, government. Dan filem tu selain daripada Upin terkenal kat situ, masa kita tengah buat tu, kita buat lagu. Lagu tu dibuat oleh Ito. So bila lagu tu dah siap, kita buat klip dia menari. Okay. Untuk filem tu kan, kita buat. Ni yang tanam-tanam ubi. Tanam-tanam ubi tu. Okay. So, ingat itu je. Tanam ubi. So bila dia dah siap, itu sebelum puasa tahun kedua tu lah. Sebelum bulan 9, bulan 7. Dah siap klip tu. Jadi saya ambil tu, saya pergi ke ATM. Masa tu saya kenal dengan pengarah ATM. Datuk apa nama perempuan lah, Datuk Yati. Saya bagi kat dia, Datuk, jadi kita orang nak buat filem. Ini ada video klip. Kalau boleh, Datuk mainkan kat ATM. Kita orang tak ada duit nak bayar. Macam tu je? Macam tu je. Rupa dia ambil, ada kosong je dia main. Dia buat duit lah. Macam tak ada duit. Tak ada duit. Tapi RTM lebih membantu. So kalau kita tengok kat sini, promosi dia lebih kepada bantuan orang ramai sebab nak menaikkan animasi negara tu sendirilah. So that's where kita started. Dan by the way, lagu tu adalah lagu Damai. Nyanyian itu boleh check kat YouTube Lagu Pak. Kalau nak tengok tadi, kalau daripada penceritaan Tuan Haji tu, dia lebih kepada macam mana kita marketkan. Dan daripada kalau orang tanya CD dulu ke movie dulu, so jawapan dia sebenarnya dalam production movie dulu, tapi yang ditayangkan dulu adalah series. So masa tu Gang Pengembaraan bermula box office pada tahun tersebut. Kita dapat bulan 2 2009 kita tayangkan. Dan kita dapat Box Office Award. Award. And that's gonna be the first animation movie lah yang dapat Box Office Award. Masa tu kutipan like 6 million. 62 juta. Saya masih ingat masa pergi KLCC nak beli tiket Gang tu, 2 hari sold out. 2 hari sold out. Lepas tu beli hari ketiga punya. Dia punya penangan dia tu. Saya ingat juga masa tu kat Mid Valley lah. Dia kena ada lane. Yelah macam sekarang boleh beli online kan. Dulu kena beratur. Lane dia beratur sampai ke masuk ke McD kat belakang. Memang panjang tu. Sampai orang tak boleh masuk McD. Masa tu McD satu label kan. Dia dapat jual tiket. Lepas tu kita dapat komplain juga daripada McD lah kepada GSC. Sebab dia kata line tu ganggu line dia. Masa tu McD memang sebelah dia kan? McD dekat belakang JSC punya barisan tu, kiranya McD kat bertentangan dengan JSC lah. Jadi orang beratur line tu sampai ke McD. Jadi orang ingat macam ramainya orang dalam McD tu. Sebenarnya untuk beratur untuk tiket Gang Pengembaraan bermula. So masa tu memang kiranya tsunami lah. Fenomena. Fenomena. Orang tak belajar
apa ni, booking online, belajar booking online, nak book Sebab nak dapatkan tiket tu. yang nenek-nenek pergi. Masa tu I think start dia fenomena yang orang share tiket punya roll banyak-banyak. Sekarang tak buat dah lah. Sebab sekarang semua dekat dalam online kan. Dulu diorang beli sampai roll sampai 20 banyak. Masa tu ada competition pun kita buat kan. Kita buat competition, siapa menang kita hantar ke Disneyland. Oh. Kita hantar. Lepas tu ada satu hari tu saya dengan si saya pergi ke di Putrajaya tu, apa nama? Putrajaya? Di Putrajaya dia punya mall tu. Alamanda. Pergi ke situ, begitu ramai orang. Masa tu ada Upipin punya mascot. Tengok budak menangis. Kenapa? Bukan yang kuat. So apa tanya dia, kenapa nangis? Mak dia cakap, dia nak tengok. Kenapa tak beli? Dah tengok. Nak tengok lagi. Dia dah keluar, dia nak masuk balik. Dia menangis. Mana ada tiket? Dia orang nak beli tiket pun seminggu sebelum. Oh yelah. Betul. Betul lah. Sampai begitu sekali dia punya Fenomena kekuatan. zaman tu. Pasal orang tak pernah tengok apa kartun Melayu yang begitu lain daripada macam kualiti dia orang kata memang best lah sebenarnya. Kita ambil graduan baru lulus kan. Kalau you tengok 1/3 depan dia, animasi dia kaku. Yelah. Kalau you tengok yang tengah tu dah okey, improve. Scene lawan tu memang dia dah pandai. Dia ada improvement dalam pembuatan. Boleh tengok dalam pembuatan tu. Dia naik. So itu satu percubaan dahsyat juga. Betul. Dan waktu itu tak pernah lagi ada syarikat animasi yang nak buat ni, dan pekerja dia semua tempatan. Ni first 3D 3D animasi tahun tu. Semua cerita-cerita yang dibuat animasi dia dulu 2D. Yelah. Semua fail. Tak ada satu pun yang dapat kutipan yang boleh cover dia punya For buat, movie. So banyaklah benda yang itu. Banyak orang membagi bantuan kan, macam kita nak render ni proses color dia kan. Waktu tu saya tengah fikir nak ke mana ni nak dihantar. Kerana di Malaysia tak ada render farm. So kita tengok kat Thailand kan, belanja dia tinggi. Lepas tu dia ada ways pergi Amerika. Lagilah bom, kita tak ada duit kan. Sedih kita tak ada duit. Masa tu kita tak ada cukup duit kan. Kemudian ada satu persidangan semua menteri besar ICT negara lah. Semua menteri besar berkumpul di situ, dan waktu itu Mosti tu menteri dia arwah Tan Sri Jajis. So saya dipanggil pasal kita bawa MDEC kan, buat show dekat situ. So Pak Lah masa itu jadi Perdana Menteri. Zaman tu. Itu saya ingat dalam 2008 awal tahun. Lepas kita dah keluar kau Pipin. So Pak Lah datang. Saya ada kat situ. Pak Lah datang, dia tanya, ni lekopak ni apa makna? Dia kata, ni Pak Lah kata, lah kopek. Pak Lah punya ketawa. Pasal dia tahu apa itu last kopek kan. Last kopek Omentero. Dia kolak kuat. Dan waktu itu Menteri Perniagaan dia apa tu yang berhormat Zainuddin. Dia jauh daripada Pak Lah. So bila dia dah pergi, dia datang. Apa Pak Lah tanya? Apa yang kelakar sangat tu kan? Cakap dengan dia, Tok, Pak Lah cakap semua grant bagi kat saya. Alamak. Twist. Semua orang gelap. Bijak. Itu But why not kan? Why not? Kita ada proof track record. Kemudian habis yang itu saya pergi jalan-jalan, cuba Datuk Jajis panggil. Haji, mari siap. Betul dia tanya. Kau nak buat rending kat mana? Tahu lagi Datuk, duit tak ada tu. Nak buat kat Siam ke, nak buat kat Amerika ke, duit tak ada. Betul. Kopi buat kat Mimos. Mimos je? Sinilah. Mimos tu dulu semua komputer yang universiti gunakan dia datang di Central. Mimos, di Mimos. Semua komputer dia yang besar-besar, mainframe semua dekat Mimos. I see.
Server dia lah. Kopi buat kat Mimos ke? Oh, macam mana tu? Dia panggil je CEO Mimos masa tu, Datuk Wahab. Dia, kau tolong dia buat. Macam tu je, kau tolong dia buat. So kita pergilah. Kita tahu lah Zarin pergi check. Rupanya dia tak ada software. Oh pula. So dia ada hardware tapi dia tak ada software. Okay. Untuk rendering. So dia tanya kau nak software apa? Dia budak-budak cakap Mental Ray kata. Okay aku beli kata. Seminggu dia beli. Harga dia kat RM1 lebih. Dahsyat. Berapa banyak tu untuk RM1 tu? Kontraktor yang nak jual tu, dia telefon saya, dia kata, Haji, macam mana you bikin? Kenapa? Saya sudah 3 tahun mau jual tak dapat, you 1 minggu je sudah dapat. So kita dah dapat tu, kita set up lah semua menggunakan komputer. Seharusnya masa itu planning dia untuk rendering tu 8 bulan. Tapi because kita pakai Mimos punya komputer, kita siap 3 bulan. Jauh beza. Besar. Hebatlah fasiliti di Malaysia ni. Dia kalau orang cakap Malaysia boleh, dia kalau nak dia boleh jadi. Boleh. Betul. Tapi bila kita nak buat filem UPP Creation Wanted Tunggal tu, call Datuk Wahab, dia kata, aku dah tak ada dah komputer. Daripada situ kan dia kerajaan dah berubah polisi lah. Dia dah tak ada bagi lagi komputer kat center. Semua universiti ada pusat komputer masing-masing. So dia dah tak ada function. Tapi kita pun terima kasih lah. Kerajaan bantu. Banyak yang part of the journey kan. Okay, so tu kiranya trivia lah. Panjang cerita fun fact. Fun fact kan. Ramai yang tak tahulah behind the scene kiranya. Betul. So kalau kita tengok sebenarnya UPIPIN ni dia start daripada 6 episod. Lepas tu ditambah 6 episod lagi. So 12. Jadi 12 episod lah. Second season 12. Second season 12 episod. Lepas tu season 3 onwards 42 episod. Okay, so kita nak ke nostalgia sikit untuk Ramadan ni. So kita ada mini series lah lebih kurang 6 episod juga kan. 6 episod betul. So Imran adalah director, maybe boleh share sikit tentang tu. Untuk mini series ni apa yang kita cuba nak sampaikan lah is nostalgia kenangan berbuka puasa kanak-kanak dengan keluarga kan, kawan-kawan dengan rakan-rakan pergi tarawih, so main-main. Dia macam UPIPIN start berpuasa balik. UPIPIN start berpuasa balik, macam mana dia puasa dengan Opa, dengan Kak Ros. So kenangan-kenangan tu lah yang kita nak cuba ketengahkan, nostalgia tu. Menarik lah. So ni kita dah tahun 2022. So kita pergi balik 2009 punya nostalgia di situ. Throwback lah. Menarik tu menarik. So apa bezanya kalau you pernah jadi assistant director kan untuk UPIPIN kan. So apa bezanya kat situ lah mini series ni? Okay, untuk dia beza je kalau dari segi technical tak ada banyak sangat, tapi daripada story macam yang current punya season kita dah tahu yang UPIPIN berpuasa, dah banyak cerita yang kita dah buat. Tapi untuk yang yang kenangan raya, nostalgia raya tu tu lagi mencabar sikit lah. Mencabar sebab dari segi? Sebab kita nak tahu macam mana UPIPIN start berpuasa, dia mula berpuasa, macam mana dia baca doa, dia niat puasa, niat puasa, dia pergi tarawih dengan kawan-kawan. Okay. So apa episod last raya tu ada tak mak bapak dia? Tu spoiler tu. Oh spoiler ingatkan boleh lah kat Lepak Ella Kompak Podcast. Eksklusif tapi ada director ni kita kena simpan sikit. Simpan sikit Kalau macam Kim start jadi director daripada musim berapa musim? Musim ke 14 16 Bukan. Kita tanya dia, tanya kita 13 13 14 15 tahun ni 16. So dapat tahun lah. So kiranya dah 4 kali puasa raya lah. 4 kali puasa raya. Okay, so kita nak cakap sikit pasal yang special punya puasa raya ni. Okay. Boleh elaborate sikit? Boleh. Okay. So kita dah buat berapa tadi kita cakap daripada saya pun dah start 13. Sekarang dah 16, dah 16 kali dah kita buat puasa raya. Tapi yang specialnya kali ni ada dugaan ni dalam berpuasa tu. Jadi bagaimana UPIPIN menghadapi dugaan ketika berpuasa tu. Dugaan tu boleh relate dengan kita yang duduk kat Malaysia ni lah. Macam saya sendiri kan, mak saya pernah cerita kat saya bila dia puasa dulu dengan mengandung lagi, air tak ada. Kena pergi ambil air dekat lori.
Oh, syarat-syarat angkat baldi masuk dalam rumah masa tu anak-anak kecil-kecil lagi. Jadi kita dalam Upin Ramadan special ni ada dugaan tu. Pasal tak ada air. Tak ada air dan tak ada api. Dua-dua tak ada. Mana boleh macam tu? Yes, itulah dugaan yang perlu Upin tempuh dan kemanisan dalam dugaan tu lah yang ada manis ke dalam dugaan ada, macam tu? Ada. Kemanisannya. Tak percaya. Ada. So nak tahu kemanisannya kita kena macam biasalah. Okay, sebab saya part of penulis skrip, so saya tahulah skrip tu. Tapi bila saya tengok pun teruja juga. Especially ada part Abang Is. Oh ya, betul. Saya dah tengok sikit Abang Is, diorang kata ada dia nak jadi imam dalam cerita ni. Betul. Tapi boleh cerita sikit pasal baju dia? Okay. Abang Is ni masa first appearance dia, kita introduce dia as a usahawan berjaya. Usahawan yang berjaya. Dia ada pengusahaan, dia ada produk untuk dijual masa tu. Masa first dia keluar. Tapi masa bulan puasa, ada satu macam situasi yang siapa? Perkenalkan imam baru kita kan, untuk dalam kata kan. Sekali tengok orang yang dikenal, which is Abang Is. Oh dah lah, boleh meniaga bagus, ada produk. Lepas tu handsome pula tu. Lepas tu boleh jadi imam dekat surau lagi. Teruslah kita bawakan image Abang Is tu, which is bagus lah sekarang ni. Which is kita ada PU, kita ada orang muda yang memang boleh jadi pemimpin sekarang, jadi imam muda, which is kita bawa ke karakter tu dalam UPP lah. So dia nak ketengahkan jugalah untuk belia-belia muda lagi. Yes. So masa tulis skrip tu memang kita sebenarnya tengok contoh dia ialah Ismail Izani. So jadi ke Ismail Izani tu? Ismail Izani. Okay. Ismail Izani version animasi lah. Version animasi lah. Version yang dikacutkan dengan Mael sikit kan, sebab ada beradik kan. So agak menjadi saya rasa dia punya penampilan mencuit hati lah penonton. Kita biar netizen lah judge. Kita biar netizen judge lah tu. Okay, so masa buat Abang Is tu, masa kita tulis skrip tu, kita sebenarnya bekerjasama dengan KPD and HCP, KPD and HAP. Betul. Untuk mempromot barangan Malaysia. Barangan buatan Malaysia, betul. Barangan buatan Malaysia. Jadi sebab tu kita nak ada satu watak yang boleh mengetengahkan produk-produk ni lah. So macam mana kerjasama kita dengan KPD and HAP ni? Boleh ulas sikit Maji? Ya, kita memang strategi kita berniaga ni, Upin ni dia buka peluang untuk sesiapa je menjadi penaja. Bila mereka menjadi penaja, dia boleh mengetengahkan apa barangan dia, atau dia, kempen dia ke, atau sebagainya. Dan banyak syarikat-syarikat dan badan kerajaan menjadi penaja kita. Dan kita akan membawakan 3 episod yang mengetengahkan promosi dia atau barangan dia. Tetapi cara kita menulis cerita, kita tak nak hard sell. Betul. Kita bukanlah membuat promosi begitu saja. So semua cerita tu kita incorporate, kita masukkan ke dalam jalan cerita kita. Dan dia dianggap begitu berkesan pada banyak agensi kerajaan. Kita pernah membuat untuk SPRM. Ini bukan senang nak membuat untuk menceritakan dan memberitahu anak-anak tentang rasuah. Ini SPRM, kita tak boleh buat main-main cerita. Saya ingat lagi bila skrip asal dia yang ditulis oleh tim kita dihantar kepada kita, dan bila saya tengok dengan Ajah tengok, kita reject. Kerana dalam tu dia nak menceritakan pasal rasuah, dia senang aja. Abang Saleh bawa kereta kena tahan polis, dia nak bagi duit. Kalau dalam kepala otak semua orang kan, nak buat cerita macam itulah. Tetapi kalau kita buatkan animasi, nanti ditanam dalam minda anak-anak tu, betul, polis tu ambil rasuah. Which is dah ada bad figure pula. Kita tak boleh buat macam tu. Kita akan memburukkan jabatan yang lain. Yes. Jadi saya dengan Hajah kena duduk olah cerita tu, supaya kita boleh menerapkan
memberitahu anak-anak rasuah itu tak baik, apa itu rasuah, tanpa memburukkan mana-mana jabatan kerajaan. Ini sesuatu bukannya senang. Bukan benda senang, betul. Dan bila kita buat gitu, SPRM begitu suka, dan dia pernah bawa ke convention international dan episod tu menang nombor 1. Saya tak ingat convention apa dia pergi, tapi berkenaan dengan rasuah lah. Dan episod tu menang. So mana kita adalah Lekopak ni satu syarikat yang begitu handal melahirkan konten kandungan. Dan banyak lagi jabatan-jabatan kerajaan yang datang kepada kita. Contohnya KKM, Kementerian Kesihatan, KPDN HAP ni dah 2 kali dibuatkan kita. Yang baru ni kita buat tentang barangan Malaysia, dan yang specialnya kita buat ni, kita nak menteri dia sendiri datang. Ya, betul-betul. Dan masuk ke dalam siri Upipin. Ya. So dia dah menjadi satu trend. Semua menteri nak masuk. Tapi kosnya bukan murah kan? Ya. Bila dia masuk tu, dia punya figure lain lah kan. Kerana kita kena buat model dia. Betul. Rupa dia mesti cantik. Tapi kita bangga banyak menteri nak masuk. Betul. Yang baru ni apa? Khairi Jamaluddin. Dia nak push for apa? PIC Kids. Yes. So kita buat kan. Khairi pernah berlakon? Khairi pernah berlakon. Oh ya, masa recording tu. Betul. Dia tak silap sebelum kita tengok dia shoot dekat kita punya studio pun, dia pernah join macam short film kan. Short film dia jadi driver taxi semua. So dia okey lah, dia pernah berlakon. Dia pernah berlakon lah. Intonasi hebatlah menteri-menteri kita pun. Betul, hebat lah. Ada bakat jadi voice actor. Yes. So kalau kita tengok memang UPIP ni dia bukan setakat cerita biasa je. Dia daripada Ramadan, lepas tu cerita harian, lepas tu boleh masukkan juga sponsor. So sponsor selalunya kita akan ada promo dan kita ada 3 episod 1 cerita. So siapa yang nak sponsor kita orang tu boleh lah kan? Boleh. Mestilah boleh. Betul, kan? mesti boleh. Tapi harga dia tak murah lah. Harga dia berpatutan. Berpatutan lah. Kena dengan hasilnya. Output dia tu. Dan bila kita dah buat siaran macam tu, kita boleh, bila kita hantar ke Indonesia atau kita masuk ke Netflix, exposure-nya kan, dia akan lekat di situ. Dia akan berkekalan sentiasa. Berkekalan. Dan di YouTube pun kita tak buang sponsor, branding dia. So kan itu ramai orang nak kita sponsor walaupun harga dia agak mahal. Itu satu yang unik. Dan selain itu, kita pun pernah selalu buat cameo. Kita panggil orang yang terkenal, pelakon-pelakon veteran. Pelakon-pelakon veteran. Kita pernah arwah Aziz Attar, kita pernah panggil. Ablin Syauqi, arwah Jamali Sadat, Chef Wan. So banyak. Jadi kita buat cerita berkenaan dengan dia, kita masukkan ke dalam tu sambil memperkenalkan orang-orang ni yang terkenal di Malaysia. Betul. Kita ada plan lagi nak panggil lagi, tapi kalau boleh kita nak bagi Shah Rukh Khan lah. Shah Rukh Khan Dia dah Datuk kot. Boleh. Mungkin satu hari nanti yang kita buat versi Bollywood. Best. Kita pernah cuba. Cuba. Kita pernah cuba. Di Lekopak ni kadang-kadang kita cakap-cakap dia jadi. Betul lah. Selalunya dia sembang-sembang je waktu tiba-tiba jadi. Itu yang dia lock tu biasanya. Okay, so satu kalau kita tengok macam mana kita buat animasi ni, dia bermula dengan skrip. Lepas tu boleh elaborate Imran maybe? Boleh. Mula kita akan daripada start skrip lah. Of course skrip akan buat cerita. Dan bila skrip dah dipersetujui, kita ke storyboard. Storyboard ni function dia untuk melukis. Kita visualisekan apa yang skrip dah ceritakan. Dan after that kita ke next stage iaitu animation. Animation lah yang bagi gerak-gerakkan karakter semua. Tapi sebelum animation tu dia ada beberapa slot lagi lah, betul. Stage lagi lah. Selepas apa yang kita dah tunjukkan dalam visual kat storyboard tu, ada banyak decision yang akan keluar, seperti model apa yang perlu dipakai. Jadi sebelum masa tu lah sebelum sampai kat model tu, kita perlu ke drawing pula, konsep dulu kan. So everything tu dia jalan sekali. Betul lah. Dan after that baru kita ke render, lighting semua. Di Lekopak ni semua benda kita buat
original. In-house ya. In-house original. Macam modelling, kita tak pergi ke website beli. Betul. Betul. Semua- Sekecil-kecil benda kita buat. Kita akan model. Kita ada tim yang specialist buat model. Betul. Kita punya library model kita begitu besar sekali. Betul. Pasal bila kita buat filem, segala kita model. Lagu pun kita buat lagu kita sendiri. In-house juga, betul. In-house. Okay, kalau model ni kan, orang kat luar sana ingat model ni model catwalk je. Kalau dalam animasi tu model macam mana tu? Every physical thing ni kita panggil model. So macam botol air ni kan, kita panggil model botol air lah. So bila before nak jadi botol air, dalam storyboard tu katalah kita nak scene ini 4 orang, ada botol air seorang satu. So botol air jenis apa tu akan dimasukkan ke dalam konsep dulu. Betul. Itu So, apa beza konsep pula? What is concept, what is model? Konsep ni yang akan decide look dan feel kepada barang yang kita nak buat, model yang kita nak buat. Jadi sebelum kita nak decide adakah jenis botol air ni jenis berapa ml, 1 liter ke 500 liter ke, kat situ yang kita akan decide lah di konsep. Bila kita dah buat decision, kenapa ada konsep ni? Sebab kita nak buat decision. Takkanlah ketika podcast ni nak minum seorang 1 liter. Situlah. Kat situ so kita lock all 500 ml dan jenis macam mana, lekuk macam mana, dan baru model akan buat. Betul. So every single thing lah, kalau mikrofon kena buat Yes, modelnya. every single thing. Every single thing. Decision tu kita akan teliti setiap barang yang kita nak buat supaya dia boleh continually buat. Boleh diguna. Boleh guna pakai. Diguna pakai. Sampai habis bila-bila lah. Yes. Okay, menarik. So kalau lepas skrip kita ada konsep, kita ada storyboard, kita ada konsep, kita ada model. So I think yang paling menarik tu adalah audio and music department lah. Kalau mengikut research saya, kalau kita tengok tak banyak company animasi yang ada audio dan music ni. Tapi kat Lakopak ni kita ada, that's why kita boleh buat semua bunyi tu sendirilah. Betul kan? Jadi kalau macam lagu, kita ada kita punya composer sendiri. Tapi kita ada isu berkenaan dengan copyright of songs. Jadi ini kisah yang kita tak berapa kongsi lah kat luar sana. Tapi sebab ini podcast, jadi kita maybe boleh discuss ni dengan Tuan Haji kita, dan kita boleh ambil iktibar daripada cerita ni maybe. Ya, menarik ni. Dalam banyak-banyak production, lagu lah yang paling susah tentang dia punya copyright. Jadi siapa yang nak memulakan animasi semua dan menggunakan khidmat orang lain untuk membuat lagu, kita terpaksa jaga right dia betul-betul. Sampai sekarang pun orang pening yang membuat lagu satu part, yang membuat lirik satu part, yang menyanyi pun satu part lagi. So kalau kita tak jaga benda-benda macam ni, besok bila dah terkenal, dia orang datang nak buat claim. Siapa yang bagi kita right untuk buat tu? Tetapi dalam akta copyright, lagu dia, kalau kita suruh you buat dan you bersetuju untuk buat lagu tu untuk kita, hak cipta lagu tu jatuh ke tangan orang yang menyuruh buat. So dia macam commission work. Commission work. I see. Okay. Melainkan orang yang membuat lagu tu, dia kata dia nak copyright tu. Dan kita bersetuju bagi copyright tu pada dia, kecuali bila kita untuk kegunaan kita, kena buat separate contract. I see. Kalau tak ada contract tu, membuat lagu tu hak cipta jatuh pada orang yang menyuruh. 100%. So sekarang kita masih lagi di mahkamah. I see. Kerana lagu kita yang mula-mula dulu, orang yang membuat tu selepas 5 tahun dia claim dia tak bagi kita right untuk menggunakan benda tu. I see. Itu kerana kalau you tengok season 6 ke season 7, kita dah tak pakai lagu tu. Pasal ini dia bawa ke mahkamah isu Legal issue. dia tak habis lagi bercara, jadi saya tak nak komen kan, nanti jadi prejudis kan. Tetapi inilah yang terjadi. Kalau kita berdepan dengan komposer-komposer
di luar sana. Kena hati-hati dalam hak cipta lagu itu. I see. Kalau tak berapa sure, dapatkan lawyer. Kita pernah menghadapi itu untuk lagu Damai tu sendiri. Sewaktu kita suruh dia buat, dia nak harga sebanyak ini. Tetapi setelah kita buat video klip dan dia famous di ATM tu, dia datang, dia kata, inilah masalah orang Melayu tu, bila bagi, dia bagi ciput Pula. Dia kata tak hormat dengan Karya. karya. Dengan dia macam kita anggap dia macam sampah. Tapi saya cakap, ya dulu you yang letak harga, kita setuju, tak pernah permintaan itu, dah kita dah bayar. Sekarang jangan bising-bising apa yang you nak. So dia minta double. So kita kata okey, kita bayar, tapi kita ada kontrak semua, bahawa hak cipta lagu tu semua kita punya, dan kita tidak akan promote lagu itu dalam bentuk penjualan DVD ke apa, kita tak akan promote. Dan kita bagi dia hak, kalau dia nak menyanyi di function, silakan. Tapi hak cipta kita punya dan kita tak akan promote. Bila filem geng tu dah menjadi meletup, dia datang balik. Dia boleh tak bagi dia kelonggaran untuk buat cetak buat DVD ke, buat single ke apa. Dia cakap tak boleh. Dulu dia cakap kita orang Melayu yang tak boleh. Okay. Jadi lagu itu kita simpan dalam almari, itu pasal dia tak terkenal. Tapi kalau tengok library kita pun dah full dengan song. Sekarang pun kita Lakopa ambil composer sendiri. Because untuk mengelakkan benda-benda macam ni lah. Because to deal with outside tu lebih susah. Dan ni juga macam satu pengajaran jugalah untuk Lakopa Production dan juga anak-anak seni kat luar sana. Selalu anak seni ni tak berapa pandai bisnes. So selalunya banyaklah hal-hal macam ni jadi kan. Lepas tu kita nak sentuh sikit lah pasal Upipin Ramadan Raya yang special ni. Kat mana dia akan ditayangkan? Dia akan ditayangkan di Astro First pada 22 April. Okay. So nanti siapa-siapa yang nak tengok tu boleh tengok lah kat Astro First. Dia ada apa-apa promo special ke? Kita akan ada promo-promo yang kita akan buat sebelum nak tayangkan episod special tu lah. Okay, di seluruh media sosial betul kita lah. Betul lah, Instagram, Facebook. Kim tak buat ke? Kim tak buat Kim curi tulang ke dia? Dia sibuk 16. Adalah saya ada buat dan kita suka buat dan kita surprise tau. So kena always stay tune dekat kita punya social media. Selalu pun saya pun tengok kalau puasa raya kan kita selalunya ada credit scene yang best-best kan. Kita selalu berubah-ubah. So yang perasan. So kenapa kena ada credit scene special untuk puasa raya ni? Sebab macam ni. Okay. Biasanya credit raya ni dia kita buat every last episode. Okay, last episode. Dan staff kita biasanya berubah-ubah. So every year tu memang kena buat baru. So that kita akan update every effort yang ada, kita ada kenangan dekat end credit tu. And then secara tak langsung dia menghidupkan rasa raya tu dalam episod raya tu sendirilah. So bagi perspektif saya as director, kita dapat enjoy the feelings of raya bersama dengan audience lah at the end of the credit. Perspektif saya dia lebih nak promote muka masing-masing lah. Kan? Itu betul juga. Betul, tak salah. Dia ada rasa bangga tu. Balik kampung nak tunjuk ini muka saya. Betul. Saya buat. Itu. Kan orang kampung kata ya ke Imran ada buat ke? Tak pernah nampak pun. Crop gambar. Betul lah. Selalu pelakon suara kita je yang kita letak. Selalu pelakon suara kita. So ini time untuk staff-staff kita ke depan lah. Betul. Ini time kita penonton boleh tengok behind the scenes punya people. Ni siapa. orang yang buat tu. Dia ni yang buat animasi, dia ni yang buat storyboard. Macam tu lah. Kita ada lagu raya Upipin baru ke? Tak ada? Imran kata nak buat kan baru. Pandai dia terus kat Imran. Tolak sekarang. Masih dalam perbincangan lah kan. Okay. Siapa yang nyanyi? Ada nyanyian ke?
Maybe kita ambil Syarukan ke macam tadi nak Syarukan kan? Amboi, Syarukan tak pandai nyanyi. Oh tolong. Nyanyi lagu raya Syarukan. Syarukan je lagu Kau raya. ni cerita UPP mestilah UPP yang nyanyi. Alang-alang tadi nak panggil kan. Syarukan selalu dia berlakon je, belakang lain. Nyanyi orang lain kan. Nyanyi orang lain. Mungkin Imran boleh nyanyi. Boleh. Lah. Kan dia menang. Saya menang Betul. itu kan. Dia menang karaoke. Tapi saya karaoke je pandai. Imran ni. Imran suara Anwar Zain. Anwar Betul. Zain. Itu Dia tak menidak kan? Dia dia setuju. Pandai tiru je. Nyanyi Oh, betul tak pandai. angkat betul lah. Betul. Okay, kalau kita tengok cerita Puasa Raya kita dah buat 16 episod lah. Jadi UPP ni yang paling latest adalah musim Ke-16. ke-16 yang sekarang in Yang produksi. current dalam produksi adalah Pipin season 16. So kita akan ada UPP movie ke? Play movie. Ya. Bila kita buat? Itulah, kita akan ada ke? Kita kena tanya producer lah. Kita tanya producer kita, ada ke nak Ada juga ke tahu. UPP movie? Rasa tak ada. Kenapa tak ada? Buat dulu apa tu? Kita mungkin tak buat UPP lah. Okay, kita buat movie tapi bukan UPP. Wow, nampak tak? Ada ada persoalan. Okay lah, dulu. producer bagi buat movie okey lah. Oh, okey lah. Kan kalau ikut apa susahnya antara siri dengan movie ni, apa bezanya? Siri dengan movie Man. Okay. Bagi saya, okay, buat siri ni kerja buat siri ni adalah produk every week punya produk. Memang every week kita akan produce episod baru sebenarnya lah. Kalau satu episod tu macam 7 minit tu how long? Kalau full production 1 month. Tapi kalau each department 1 week. Macam tu. Tapi ada Tapi saya tulis skrip tak pernah pula 1 week. Saya tulis skrip dalam 3 bulan lah saya. skrip dia ada special sikit. Nak mendapatkan ilham ni benda yang sangat sukar. Okay. Senang ilham. Tapi tidaklah exactly 1 month. Ada banyak department dalam production yang kita overlap. Yang boleh di overlap, kita overlap. So kita nak kena keep up dengan kita punya deadline dan delivery lah. Tapi untuk movie kita kena really teliti dari setiap dari setiap stage yang kita bagi tahu tadi, skrip, konsep, skrip ke storyboard tu pun perlu makan masa yang lama. Dia ada banyak lagi pecahan dalam storyboard tu. Ada color script kan, nak menggambarkan scene ni look and feel dia macam mana, dia banyak lagi lah. Bagi saya movie ni benda yang memang memerlukan effort yang lebih, effort yang kalau siri 100%, movie kena 500% bagi saya. So, kalau nak buat movie tu nak lah kan? mesti nak. Semua orang nak buat movie. Yeah. Anak-anak kreatif ni boleh sebut movie semua teruja nak buat. Kinja lah orang kata. Tapi producer kata Tapi sebagai sebuah syarikat animasi, kita kena tengok tahap kemampuan kita. Setiap kali kita buat movie itu adalah sebenarnya meningkatkan kepandaian mereka, kemahiran mereka ke satu tahap yang tinggi. Contohnya masa kita buat filem UPP Chris Siaman Tunggal, semua model yang kita gunakan dari asal dulu tak boleh dipakai. Kerana waktu kita mula sekali buat model itu, waktu itu kita buat dalam rushing, banyak yang ditipu. Jadi bila mereka nak membuat filem, kerana filem ni pergerakan dia semua lebih tinggi, semua nak digerakkan, ada kelemahan pada model, especially Upin. Di tangan dia tak boleh temu, bila dia bersila tak sampai kaki. So akhirnya jabatan model kata kita kena buat model dari scratch. I see. So dia revamp balik. So dia buat balik. So bila kita buat filem, kita boleh tengok kan Upin tu dengan punya mimik muka dia boleh gerakkan semua kan. Itulah benda-benda yang diperlukan dalam filem dia, kerana dia ada momen dia. Betul. Jadi mimik muka tu mesti betul, kalau tidak dia tak sampai. So bila dia habis je buat movie, model ni digunakan untuk siri Upin. Jadi kita boleh lihat dia punya pergerakan dia lain, feel dia lain, kerana
semua staff yang buat movie dulu, dia masuk balik ke dalam siri. Sudah ada peningkatan tentang kemahiran dia. So itu yang kita nak buat. Tetapi untuk kita membuat movie ni, bila kita buat movie, kita tak nak siri kita terganggu. Faham? Ya, kerana siri ni dia mesti keluar. Setiap bulan dia ada. Kita kena hantar supaya kita dapat pendapatan. Ini yang menanggung syarikat ni. Jadi untuk kita bersedia untuk membuat movie, kita kena ada staff yang cukup. So senior kita tarik untuk buat movie. Dan sebahagian dari senior dengan yang junior ni, dia akan buat siri terusan. Jadi sekarang sudah sampai masa kita memang selepas kita dah buat OPP Kerjaya Zaman Tunggal ni, kita mampu untuk buat benda macam tu. Tetapi sekarang ada tambahan lagi. Sekiranya kita jadi membuat taman tema, kita kena buat pengisian untuk taman tema. Betul, konten dalam taman tema tu. Jadi kita kena besarkan lagi syarikat. Kalau sekarang kita ada dalam 100 orang, mungkin kita kena naikkan double 200 orang untuk membuat ini. Dan kita akan bawa kaki tangan yang baru ni, kita train untuk naikkan. Sekarang kita tak ada jadi masalah untuk dapat budak baru kerana kita ada akademi yang mengajar talent untuk kita punya studio kita. Akademi kita ni bertaraf diiktiraf oleh kerajaan kerana kita dapat full accreditation dari MQA untuk kursus animasi. Dan baru ni kita dah buat convocation kita yang pertama. Dan kita dah tunjukkan, buktikan bahawa mereka bila dia masuk ke dalam industri boleh terus kerja. Kerana silibus tu kita yang buat. Jadi kita boleh anggarkan berapa yang kita nak, kita train dia masuk, dan kita akan membesar. Ini yang kita nak daripada mula untuk membangunkan modal insan. Dan apa yang kita buat ni sudah sampai tahap dia. So untuk membuat filem selepas ini, saya rasa tak adalah kita sampai 5 tahun nak buat macam OPP Kerjaya Zaman Tunggal tu. Saya expect dalam masa 5 tahun mungkin 3 filem dia orang buat kan. Kita tepuk. Amin. So pasal semua dah ada pengalaman macam nak menghasilkan sesuatu yang baru, dan kita dah ada modal untuk pergi jika ada macam rendering kan, kita dah build rangkaian. Jadi kita tak perlu membesarkan punya rendering file, kita hantar ke Hong Kong je. Okay, so conclusion dia, everybody kat luar sana, Lakopa is hiring. Yes. Come join us. For all our new project. Yes. Okay. Yes. So many project. Many project. Yeah. Yes. So untuk wrap up ni, okay. So kalau nak tengok tadi, kita dah bincang banyak benda lah pasal animasi. So podcast Lepak Lakopa ni memang akan wide dia punya conversation. So tadi maybe kita akan sentuh pasal pembelajaran kita kat Lakopa Academy for the next podcast, ataupun maybe kita akan bincangkan pasal movie kita. Tapi untuk hari ni kita akan wrap, dan kita terima kasih kepada semua kita punya guest star for the first episode. Terima kasih jemput. Kita akan jemput lagi lain kali, maybe dengan kuih raya. Baik. Okay, so kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Saya host anda pada hari ini. Stay tuned for next episode. Bye. Bye.